jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Bayi-bayi yang lain, bayi dilahirkan dia tak ada riak, tak ada ujub. Bayi dilahirkan dia tidak ada sifat bakhil, sifat kedekut. Bayi dilahirkan dia tidak ada sifat ujub, bangga diri, tak ada. Sebab itu anak-anak lahir dalam keadaan fitrah, kata Nabi SAW. Jadi orang yang habis saja puasa Ramadan, masuk Aidilfitri 1 Syawal, sebenarnya dia macam bayi baru dilahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Sebab itu orang pergi haji kan, orang pergi haji, kalau dapat haji mabrur, Nabi kata seumpama dia baru dilahirkan oleh ibunya, walaupun dia tu dah tua bongkok dah, dah tua renta dah, tapi Nabi kata dia tu walaupun fizikal dia tua, tapi dia macam bayi baru dilahirkan. Sebab apa? Sebab dia pergi haji, dapat haji mabrur, tak ada dosa, clean and clear. Maka umpama macam itulah tuan-tuan, orang yang masuk Aidilfitri suci daripada dosa, macam bayi baru dilahirkan oleh ibunya. So kalau suci dari dosa, jangan kita cemari dengan dosa lagi. Allah, ustaz, kami ni bukan maksum, kami bukan malaikat, kami bukan nabi, kami bukan rasul, jadi hari-hari kami buat dosa, tak ada masalah sebab kami tidak maksum. No, maksudnya tuan-tuan dirahmati Allah, jangan kita sengaja buat dosa. Kalau buat dosa tak sengaja, saya pun buat dosa, wali-wali Allah pun buat dosa juga. Tapi sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, jangan guna alasan, oh saya bukan malaikat, saya bukan nabi, saya bukan rasul. Sebenarnya tuan-tuan dirahmati Allah, kita dah masuk bulan Ramadan hari tu, sebulan kita training. Siang hari kita puasa, malam kita tarawih, baca Quran, tahajud. Kemudian kita jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita. Sebulan, bayangkan. Mesti tuan-tuan masuk Syawal pun kita nak jaga jugalah. Jaga mulut kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga hati kita daripada melakukan perkara dosa dan juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sebab itu, bulan Syawal ni tuan-tuan, walaupun dah di hujung-hujung, bukan kata Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Safar, sampailah kepada Syawal akan datang, pakat-pakat jagalah. Jangan dicemari hidup kita, telinga kita, mata kita, mulut kita, apa saja whatever yang ada pada kita dengan perbuatan-perbuatan dosa. Tapi ada juga ustaz, orang buat dosa pelik betul. Dia kata kalau nak buat dosa janganlah bulan Ramadan, ya. Kalau nak hulur rasuah pun jangan bulan Ramadan. Nak hulur pun bulan Syawal lah, tunggu Syawal lah. Orang kalau buat dosa ni tuan-tuan, dah lama sangat bergeluman dengan dosa, dia tak kira dah Ramadan ke Syawal ke, dosa dia bagi dia macam rutin harian lah. Contoh ginilah tuan-tuan, di apartmen kita ni ada tong sampah, ada rumah sampah, katakanlah rumah sampah. Ada orang macam tuan-tuan lah, lalu ke rumah sampah, ya Allah, Sabtu Ahad, Sabtu Ahad lori tak angkat, lori tak angkut sampah Sabtu dengan Ahad, Isnin baru lori angkut sampah. Jadi Sabtu dengan Ahad tu banyak sampah. Tuan-tuan datang pada hari Ahad ataupun pagi Senin, tuan-tuan rasa loya nak muntah. Minta maaf ya, ini sampah je. Lalu ke rumah sampah, kita tutup mulut, kita tutup hidung. Tapi tuan-tuan pelik kan, ada orang dia tak rasa busuk sampah tu, malah dia masuk dalam tong sampah, dia cari pula besi kosong, tin kosong, besi buruk, plastik dia cari pula. Kita kata dia tak bau busuk ke sampah tu? Kita lalu dekat pun dah rasa bau busuk. Dia masuk dalam tong sampah mencari barang lagi. Sebab apa dia tak rasa busuk, dia tak bau busuk? Sebab dia dah biasa bergeluman dengan tong sampah tu. Hari-hari selongkar tong sampah, bagi dia tak busuk nak. Macam tu juga orang buat dosa. Dah
bergelumang dengan dosa. Berapa lama dah bergelumang dengan dosa, tiba-tiba tak nak gelumang dengan dosa, tak boleh dah. Memang dah bergelumang dengan dosa lah. Sebenarnya Allah Ta'ala ni tuan-tuan, Allah Ta'ala tidak ubah kita, melainkan kita sendiri nak ubah hidup kita. Nak jadi baik ni tuan-tuan, bukan kita minta dengan Allah, ya Allah jadikanlah aku orang baik, besok mencuri. Ya Allah jadikanlah aku orang baik, besok merempit. Ya Allah jadikanlah aku orang baik, esok isap dadah. Ya Allah jadikanlah aku orang baik, besok minum arak. Bukan begitu. Dia mesti datang daripada dalaman kita sendiri, nak berubah. Sebab itu Tuhan sebut, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka sendiri ubah diri mereka, sikap mereka, hati mereka. Allah tak akan ubah. Kita yang nak berubah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, kita pernah dengar Nabi sebut, dulu ada seorang dipanggil pembunuh bersiri. Pembunuh bersiri. Dia dah bunuh 99 orang dah. Memang pembunuh bersiri sungguh lah. Ini bukan cerita rekaan. Bukan rekaan semata-mata. Ini cerita betul. Dia dah bunuh 99 orang. Hatinya tiba-tiba nak berubah jadi orang baik. Aku tak nak jadi pembunuh bersiri dah. Aku nak bersara. Bukan bersiri, nak bersara. Aku nak tak jawatan sebagai pembunuh. Lalu dia tanya orang. Dia tanya orang ramai, siapa di antara kamu orang baik? Tunjukkan kepada aku, siapa di antara kamu orang baik? Aku nak rujuk pada dia. Aku nak tanya soalan. Orang salah tunjuk. Dia tunjuk Pak Lebay. Pak Lebay ni tuan-tuan, dia tak ada ilmu, tapi pakaiannya macam orang berilmu. Dia Pak Lebay je. Yang ni dia kuat ibadat. Dia bukan orang alim. Tak ditanya, dia pun bawa pergi jumpa dengan Pak Lebay. Jadi Pak Lebay tanya dia, apa masalah awak? Jadi pembunuh bersiri yang dah bunuh 99 orang, dia beritahulah cerita sebenar. Saya ni pembunuh bersiri. Saya sudah bunuh 99 orang. Ada tak peluang untuk saya berubah jadi baik, bertaubat, nak jadi orang baik? Maka kata Pak Lebay tadi, no way, no way. Kamu tak ada harapan nak jadi baik dah. Memang tempat kamu dalam neraka. Dah bunuh 99 orang. Neraka lah tempat dia. Maka pembunuh bersiri pun bunuh Pak Lebay tu. Cukup 100 orang. Akhirnya dia rasa bersalah, nak berubah jadi orang baik. Dia pun tanya orang ramai pula. Dia tanya, siapakah di antara kamu yang terbaik? Aku nak rujuk, aku nak jumpa dia, aku nak dengar nasihat dia. Jadi orang ramai pun tunjuklah kepada seorang lagi. Orang baik itu orang alim, orang yang ada ilmu agama. Bawa jumpa orang alim. Maka berdualah dua orang ni. Tanya orang alim, apa masalah awak? Kata pembunuh bersiri, tuan, saya dah bunuh 100 orang dah. Ada tak peluang untuk saya berubah jadi baik, nak bertaubat? Maka kata orang alim tu, Masya Allah, kalau dosa kamu penuh antara bumi dengan langit, kemudian kamu datang kepada Allah nak berubah jadi baik, nak bertaubat, Allah Ta'ala akan terima taubat kamu. Maka seronoklah pemuda yang dah bunuh 100 orang tadi tu. Maka kata orang alim, kalau kamu nak berubah jadi baik, nak jadi orang baik, kamu pergilah ke kampung sebelah sana. Kampung sebelah sana ramai orang baik. Di sana ada pengajian, di sana ada tok guru, di sana ada ustaz. Pergi sana. Tuan-tuan, apa berlaku? Dia pergi sungguh. Dia pergi sungguh, ya. Akhirnya sampai tengah jalan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia meninggal dunia. Tengah-tengah jalan dia mati. Sudah. Satu amalan baik pun dia tak pernah buat. Yang dia buat dah bunuh 100 orang. Sudah. Maka Allah Ta'ala dah tahu dah dia nak berubah jadi baik. Allah Ta'ala hantar satu malaikat
satu malaikat. Malaikat ini datang jadi pengadil, referee. Ya. Malaikat ni tuan-tuan sebenarnya menjadi referee pengadil kepada dua malaikat lain. Roh pembunuh bersiri yang dah bunuh 100 orang tadi menjadi rebutan antara dua malaikat. Satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Malaikat rahmat nak ambil roh pembunuh bersiri ni sebab dia sudah bertaubat kepada Allah, sebab dia dah berhijrah. Walaupun separuh jalan dah berhijrah nak pergi tempat yang baik, kampung yang baik, cuma dia tak buat apa pun satu amalan yang baik. Belum buat lagi, belum semayang, belum puasa, belum bayar zakat, belum. Malaikat azab pun turun juga. Malaikat azab kata, aku nak ambil roh orang ini sebab dia tak pernah buat baik lagi, tapi dah bunuh 100 orang lah. Maka Allah Ta'ala kata kepada bumi, wahai bumi, bumi yang baik, dekatkan diri kamu dengan jenazah ini. Wahai bumi yang tempat maksiat tadi, jarakkanlah kamu daripada mayat ini. Itu sebab Allah Ta'ala hantar malaikat jadi pengadil, jadi referee. Maka bila malaikat rahmat dan malaikat azab berebut, malaikat jadi pengadil terkata gini, wahai malaikat rahmat, wahai malaikat azab, kita ukur, kita sukat mayat ini dia dekat dengan negeri baik yang dia sedang tuju, ataupun dia dekat dengan negeri yang maksiat yang dia tinggalkan. Kalau dia dekat dengan negeri maksiat yang dia tinggalkan, malaikat azab ambil lah. Kalau dia dekat dengan negeri yang baik yang dia sedang nak hijrah, maka malaikat rahmat ambil lah roh dia. Bila disukat-sukat, diukur-ukur, tengok-tengok dia dekat dengan negeri yang baik, malaikat rahmat pun ambil roh dia, bawa ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu saya sebut tuan-tuan, hadis ni hadis sahih ya. Nak sebut bahawa kita nak berubah mesti bermula dengan diri kita. Jangan tunggu nak semayang hajat 40 rakaat ke 40 waktu ke. Ada orang nak berubah, dia nak tunggu pencen baru nak berubah jadi baik. Tunggu pencen baru nak kenal masjid, tunggu pencen baru nak ke surau. Ada orang nak berubah, tunggu balik haji, dah dapat gelaran haji baru nak berubah, dapat gelaran hajah baru nak berubah. Ada orang tunggu dapat cucu baru nak berubah. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah, Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kata Allah, bersegeralah kamu mencari keampunan Tuhan kamu dan syurganya seluas langit dan bumi, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Nak jadi orang baik, nak berubah, mesti segera. Jangan tunggu-tunggu, jangan lengah-lengah, jangan tunda-tunda, jangan lewat-lewat, jangan lambat-lambatkan tuan-tuan. Kata Allah Ta'ala, segera. Sebab apa segera? Sebab mati itu anytime, mati itu on time. Masya Allah. Mati tak pernah tunggu kita berubah, tapi kita kena berubah sementara menunggu mati. Mati tak pernah tunggu untuk kita bertaubat, tapi kita kena bertaubat sementara menunggu mati. Mati tak pernah menunggu kita jadi baik, tapi kita kena jadi baik sementara menunggu mati itu datang. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hari ini hari baik, bulan baik. Syawal ni tuan-tuan, hari baik, bulan baik, semua jadi baik. Walaupun setan dah dilepaskan, tapi insya-Allah orang lama-lama kata apa? Hari baik, bulan baik. Sebab apa jadi baik? Pertama, sebab kita dah tak ada dosa dah. Kita bersih. Ramadan, siang hari berpuasa, malam bertarawih, gugur dosa siang malam, jadi baiklah. Yang kedua tuan-tuan dirahmati Allah, bila masuk Syawal, biasa apa ucapan kita biasa cakap dan biasa kita dengar. Biasa kalau kita jumpa kawan-kawan, sama ada bercakap,
ataupun kita WhatsApp, ucapannya tak lagi dah. Pertama, selamat hari raya Aidilfitri. Nombor 2, ucapannya lah maaf zahir dan batin. Kita dengan Allah settle, tak ada masalah. Kita dengan Allah, ya Allah ampunkan dosa saya ya Allah, ya Allah ampunkan dosa kedua ibu bapa saya ya Allah. Allah Maha Pengampun, no problem. Tapi dengan makhluk, dengan manusia, kita kena minta maaf. Dosa kita dengan orang, kita kena minta maaf dengan orang tersebut. Bukan minta dengan Allah pun dosa tak, minta maaf dengan orang tadi. Sebab itu bila masuk Syawal, Masya Allah, semua pakat bermaaf-maafan. Selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Dia pun jawab juga, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Orang muda kata apa? Selamat Hari Raya Aidilfitri, kosong-kosong. Kosong-kosong artinya tak ada simpan apa-apa salah dah. Memang kosong-kosong. Tak simpan dosa dah. Masya Allah. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hidup ni kena bermaaf-maafan. Jangan simpan dendam. Sesama kita ni ahli Korea Surau Al-Farabi. Kita hidup kejiranan, berjiran antara satu sama lain. Ingat, kita hidup, kita akan jumpa jiran kita. So kalau kita berbalah, kita bergaduh, kita stres tengok muka jiran kita. Aduh, menyampah tengok muka dia. Asyik-asyik muka dia, lagi-lagi muka dia, kita stres. Dia okey je, kita stres. Dia tak darah tinggi, kita darah tinggi pula dah. Maka dengan sebab itu, apa nak buat? Memang manusia buat salah. Tapi bila dia buat salah, apa nak buat? Maafkanlah dia. Maafkanlah dia. Tengok ya, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Kata Allah, wal ya'fu, dan maafkanlah, wal yasfahu, dan berlapang dadalah. Dalam hidup kita ni tuan-tuan, kena maaf dan berlapang dada. Takkanlah sebab kucing berak depan rumah kita, kita bergaduh dengan semua jiran. Kucing siapa pun kita tak tahu. Memang jiran ada pula kucing, tak tahu kucing siapa. Semua jiran kita bergaduh. Asalkan jiran tu ada kucing, semua kita hentam, kucing kau lah ni berak. Maka kata Allah, wal yafu, maafkanlah, wal yasfahu, berlapang dadalah. Sebab kita hidup berjiran. Jangan sebab kucing berak tu akhirnya kita bergaduh semua kejiranan kita. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidak sukakah kamu Allah Ta'ala kalau Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu? Artinya Allah Ta'ala nak beritahu tuan-tuan, kalau kita nak Allah Ta'ala ampunkan dosa kita, tolong maafkan kesalahan orang lain, maafkan kesalahan adik-beradik kita, maafkan kesalahan isteri dan suami kita, maafkan kesalahan anak-anak kita, maafkan kesalahan ibu dan ayah kita, maafkan kesalahan jiran-jiran kita, maafkan semua orang. Maka kita akan lebih dapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, tuan-tuan mati Allah, ada cerita. Cerita ni cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni tuan-tuan dirahmati Allah, ialah masa perang, ya, ramai tentera-tentera musyrikin yang nak memerangi Nabi. Ramai tentera-tentera musyrikin Mekah yang nak membunuh Nabi. Salah seorangnya ialah anak Abu Jahal. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah. Ikrimah anak Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati terbunuh dalam perang Badar. Anaknya masih hidup. Masya Allah. Pada tahun 8 Hijrah, Nabi pergi kota Mekah dengan 10,000 orang sahabat nak menakluk dan membuka kota Mekah. Di kota Mekah ada anak Abu Jahal namanya Ikrimah yang belum Islam lagi tuan-tuan. Ikrimah sudah takut sebab bapaknya Abu Jahal. Abu Jahal ni memusuhi Nabi walaupun Abu Jahal dah mati. Anaknya pun lebih kurang jugalah. Anaknya pun lari. Ikrimah tu lari.
Lari ke mana? Lari ke Yaman. Nak selamatkan diri daripada dibunuh oleh Nabi dan para sahabat. Isteri Ikrimah tak dibawanya. Lalu isteri datang jumpa Nabi, ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasulullah, Tuan maaf tak suami saya? Saya maafkan suami awak, kata Nabi. Tuan, ya Rasulullah, Tuan kenal tak suami saya? Tak kenal. Siapa suami awak? Suami saya ialah Ikrimah, anak Abu Jahal. Siapa tak kenal Abu Jahal? Gangster kota Mekah. Mafia kota Mekah, Abu Jahal. Masya Allah, Nabi kata, saya maafkan Ikrimah. Ya Rasulullah, suami saya Ikrimah sudah lari ke Yaman. Ya Rasulullah, saya nak kejar dia, ya Rasulullah. Sila, bawa balik dia ke Mekah. Nabi pun bagi selendang. Selendang Nabi kepada perempuan tadi, kejar suami dia. Isteri pun kejar suami di padang pasir. Suami nampak ada orang kejar dia. Dia tengok-tengok, isteri dia. Ayang buat apa kejar abang? Ayang nak bawa balik abang ke kota Mekah. Engkau nak suruh aku dibunuh oleh Muhammad? Tidak, Muhammad sudah maafkan kesalahan abang. Apa buktinya? Ini selendang Nabi. Maka Ikrimah pun dibawa balik isterinya menghadap Nabi SAW. Bila dekat Ikrimah datang jumpa Nabi, maka Nabi pesan kepada sahabatnya, jangan siapa-siapa di antara kamu yang bercakap tentang keburukan bapa di Abu Jahal. Nanti akan terasa kecil hati ialah anaknya Ikrimah yang masih hidup. Semua sahabat diam. Datang Ikrimah selangkah depan Nabi. Nabi kata apa? Wahai Ikrimah, masuklah kamu ke dalam Islam. Ikrimah kata, ya Muhammad, belum lagi sampai masanya. Tengoklah, ada masa nanti saya masuk Islam. Tak apa, kata Nabi, take your time. Tuan-tuan, akhirnya Ikrimah masuk Islam. Ikrimah masuk Islam juga. Bayangkan tuan-tuan, kalau Nabi tidak maafkan Ikrimah lari sampai ke Yaman, belum tentu lagi Ikrimah Islam. Masya Allah. Sesudah dia Islam, dia join semua peperangan selepas itu, sampailah kepada peperangan Yarmouk. Dalam perang Yarmouk, dia terbunuh mati syahid. Siapa orangnya? Ikrimah masuk syurga. Bapaknya Abu Jahal masuk neraka. Sebab apa Ikrimah masuk syurga? Sebab Nabi maafkan dia. Jadi tuan-tuan mati Allah, hari ini kita bermaaf-maafan Aidil Fitri. Selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir batin. Semua orang bermaafan. InsyaAllah semua orang yang bermaafan akan masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menjamu selera, makan secara sederhana, jangan membazir, nak tambah lagi, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan rezeki cukup untuk semua orang. Terima kasih Ustaz Hamdan, terima kasih Ustaz Razman, Syekh Suparno dan semua JK-JK yang terlibat. Mudah-mudahan diberi ganjaran oleh Allah SWT atas usaha anda semua, ya. Yang baik daripada Allah, yang tak baik tu kelemahan diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.